Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Alhamdulillah, di waktu pagi wasyamsi wa duhaha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, dan demi matahari, hari yang terang benderang, Asy-Syams, dan demi waktu duha, Allah Subhanahu wa ta'ala mempersaksikan pertemuan saya dan kita semua di alam maya ini. Mudah-mudahan selayaknya sandaran keutamaan saya dan kita semua, Allah sebagai saksi, para malaikat mencatat sekalian amalan saya dan kita semua. Yang saya muliakan para muallim muallimah, yang saya raikan ahli keluarga maupun para pencipta dan penuntut ilmu di kalangan sahabat-sahabat kenalan yang dekat maupun yang jauh. Mudah-mudahan berpagi kita di pertemuan dalam satu usaha ikhtiar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini sukacita saya membentangkan satu tajuk ataupun bab yang menyatakan antara kemaksiatan dan ketaatan. Sebagaimana bicara yang semalam, telah kita sedikit sebanyak faham berdasarkan syarah kitab Ihya Ulumuddin betapa pentingnya satu kefahaman tentang cara kita berfikir dalam bab yang menyatakan tafakkur, bab berfikir. Maka telah diberi satu garis pandu sebagai satu panduan dalam kehidupan ini oleh seorang muallim yang kita biasa sebut dan kita biasa dengar ketokohannya, iaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bagaimana membentangkan kepada saya dan kita semua, iaitu kaedah untuk kita berfikir dengan baik tentang apa amalan yang telah kita lakukan. Apakah amalan itu termasuk dalam amalan ketaatan ataupun kemaksiatan. Dan dalam masa yang sama, kita dituntut untuk memahami hakikat sesuatu yang kita sendiri kena faham dengan baik. Apa itu maksiat dan apa itu ketaatan. Kerana pada diri kita sendiri, Allah telah kurniakan nikmatnya. Wa fi anfusakum afala tubsirun, dalam surah Al-Zariyat pada ayat ke-21. Mengapakah tidak kamu perhatikan pada diri kamu sendiri? Pada diri kamu sendiri.
yang mana pada diri kita bila kita lihat Allah kurniakan kenikmatan panca indera maupun seumpama telinga yang mendengar, mata, tangan dan kaki yang diguna pakai, termasuk kotak fikiran kita maupun hati yang berperasaan, di mana ada wujud pembahagian sebagaimana pembahagian yang Allah nyatakan wahadainahun najdain, dibentangkan dua jalan. Dua jalan ini telah dilalui oleh insan-insan yang disebut al-muqarrabin, golongan yang dihampirkan Allah, didekatkan Allah, seumpama para nabi dan rasul, orang-orang yang benar, siddiqin, syuhada, dan orang yang mujahadah dalam beriman dan beramal dengan suatu perjuangan dalam kehidupannya, sehingga dia berjuang lillahi ta'ala dan dia gugur syahid. Dan salihin, mereka yang tetap taat dalam ketaatan, rangka ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, kita lihat bagaimana dalam bab yang menyatakan corak kita berfikir ini, bagaimana apabila adanya dua, setiap panca indera ni ada dua. Kita lihat telinga kita ada dua, mata kita ada dua, kemudian tangan dan kaki ada dua. Secara dalaman, bila kita lihat secara sains perubatan, kita lihat dada kita ni ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri, termasuk buah pinggang kanan, buah pinggang kiri, termasuk juga ada ovari bagi wanita, kilang telur bagi wanita kanan dan kiri. Itu secara zahiriah, secara zahir, fizikal. Namun ada secara batin. Secara batin ini seumpama adanya golongan yang taat, maka mereka melakukan ketaatan. Ciri-ciri golongan yang taat ini, mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Ciri-ciri mereka yang engkar, yang kafir dan sebagainya, yang kufur nikmat dan sebagainya, maka subhana rabbiyal azim, astaghfirullah innallaha kana tawwaba, mereka lebih cenderung melakukan kemaksiatan. Maka bukan sekadar kita lihat pada contoh pada orang lain, namun pada diri kita sendiri. Inilah sentuhan isi kitab Ihya Ulumuddin ini. Bagaimana kita boleh melihat diri kita sendiri dan kita periksa. Kita nilai diri kita sendiri. Di waktu bila? Di waktu yang sesuai ni, di waktu lepas subuh ni. Selepas subuh, selepas kita solat subuh, waktu itulah sesuai setiap pagi, yang mana insan yang berilmu, berdasarkan ilmu dia beramal, maka dia boleh memeriksa setiap anggota yang ada pada diri dia sendiri. Kerana setiap anggota tadi, walaupun ada kanan dan kiri, maka ada perintah dan larang. Setiap anggota seumpama yang telah saya sebut berulang kali, telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, kesemuanya ada perintah dan larangan. Sama ada kita nak gunakan alat-alat kurniaan Allah ataupun anugerah kurniaan Allah, telinga, mata dan lidah, hatta tangan dan kaki ini, kita nak guna sebaiknya dalam bab ketaatan kepada Allah, ataupun kita terdedah dengan satu fitnah, cobaan, dugaan, iaitu maksiat, berlakunya maksiat pada anggota tubuh ini. Maka dinyatakan di sini harus setiap pagi kita memeriksa anggota tubuh kita. Biasa kita pakai baju putih, pakaian putih, ada di antara kita bila berpakaian putih, maka kita mudah dapat lihat, kita dapat lihat bagaimana sekiranya ada sesuatu yang terpalit pada pakaian putih itu. Asalnya fitrah bersih, tapi tiba-tiba ada terpalit
color yang lain ataupun warna yang lain, seumpama terkena sesuatu yang kotor, maka pakaian yang putih tadi dicemari dengan sesuatu yang mengganggu. Menyebabkan tanda itu merupakan satu tanda yang memberi maksud telah terkena sesuatu musibah, sesuatu yang menimpa, terkena sambal ke ataupun terkena benda yang kotor, najis dan sebagainya, ataupun air yang berwarna selain daripada air mutlak dan sebagainya terkena, maka kita boleh faham maknanya ada sesuatu yang menimpa pada pakaian kita itu, begitulah pada diri kita sendiri. Maka kaedah ini satu uslub pendekatan dibimbing kepada saya dan kita semua oleh musannaf kitab ini apabila mensyarahkan dalam bab tafakur, berfikir. Maka dalam perkara yang maksiat telah saya bentangkan semalam. Namun demikian ada saki-baki tentang syarah bagaimana perlu kita sedar bab untuk kita meneliti apakah pada diri kita ini masih ada noda dosa, yakni maksiat. Seumpama periksalah dahulu lisannya, apa yang selalu dia ataupun kita katakan, kita tuju pada diri kita sendiri. Kita lihat pada waktu pagi, kita setelah baca Al-Quran, setelah solatul jamaah, setelah berwirid, zikir dan berwirid dan sebagainya, zikir dijadikan wirid sebagainya. Kemudian pada itu, sama ada selepas kita baca Al-Quran ataupun apa-apa saja amalan ketaatan yang kita lakukan, namun ada masa kita diamkan diri kita. Kita diamkan diri kita sendiri, kita duduk dalam waktu tertentu, yakni waktu yang sesuai, waktu lepas subuh, ataupun choice-nya, pilihannya waktu malam sebelum tidur. Maka kita merenung pada diri kita sendiri. Kita lihat, kita fikir dengan baik, bagaimana semalam telah dinyatakan tentang lisan, yakni lidah. Bagaimana apakah kita ini gemar mengumpat ataupun berdusta, mensucikan diri kita seolah-olah kita tidak pernah keliru, ataupun ada sifat pada lidah kita suka meremehkan orang lain, ataupun pada lidah kita ni banyak bercakap. Banyak bercakap ni sebenarnya apabila banyak bercakap akan berlakulah kesumbangan dari segi hukum. Namun demikian, atau percakapan yang sederhana ataupun yang panjang kerana ada sebab sesuatu yang mendatangkan manfaat akhirat, maka itu harus kita guna pakai ataupun kita boleh teruskan. Namun yang dimaksudkan banyak bercakap ini, banyak bercakap yang sia-sia, ataupun perbualan yang memakan masa sehingga kan dalam kita perasan tidak perasan kita telah terperangkap dalam satu keadaan itu berbicara perkara yang tidak sepatutnya kita berbicara, yang dengan maksudnya tidak memberi manfaat apa-apa pun, sehingga akan memberangkap pada hati dan fikiran kita, terputusnya hubungan kita dengan Allah. Jadi maksudnya boleh berfikir ataupun bersembang, berbuat dan sebagainya, cuma hadkan pada qadar dia yang tertentu, yang munasabah, yang dengan maksud jangan terlebih dos. Dengan terlebih dos, bahasa sekarang nak mudah faham, jangan terlebih dos. Apa pun kalau terlebih dos, seumpama kita letak garam asin dalam makanan, kalau terlebih saja kita akan rasa masin, rasa asin. Terlebih gula kita akan rasa manis. Jadi segala amal ni dia ada sukatannya, ada qadar dia. Ada qadar dia, maknanya ada sukatannya di neraca timbangan. Jadi pastikan maknanya setiap, seumpama pada lisan tadi,
Kita bercakap ni pada qadar yang sederhana kerana Rasulullah SAW punya satu sifat, sifatun Nabi SAW, maknanya Rasulullah ni ucapannya ringkas, kemudian sederhana dan tidak maknanya tidak larah, tidak larah, apatah lagi larah, kerana Rasulullah SAW sungguh sentiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka disebut pada seterusnya, dinyatakan di sini, sedarlah pula bahawasanya semua itu termasuk perkara-perkara yang dibenci oleh agama. Maka tetapkanlah dahulu dalam hatinya, dalam hati kita, bahawasanya perkara yang sebagaimana di atas sangat dibenci dan dimurkai Allah. Maka renunglah beberapa nas dalam Al-Quran dan hadis, betapa pedihnya akibat orang daripada perbuatan itu. Oleh sebab itu maka wajiblah dihindari lisan daripada perbuatan yang terkutuk itu. Berkaitan dengan lisan ini telah disebut seumpama dalam surah Hujurat, termasuk surah satu peringatan pada lisan ni, walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Ayat dalam, seingat saya dalam surah Al-Balad juga, alam naj'al lahu ainain, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Bagaimana mata ini Allah kurniakan sebagai satu kaedah untuk kita guna pakai, begitu juga lidah dan dua bibir ini. Jadi ayat-ayat seumpama ini sebenarnya menjurus kepada sama ada kita nak memilih jalan takwa ataupun jalan orang yang tidak takwa. Seumpama orang yang bermaksiat kepada Allah, berlakunya maksiat pada diri dia, maka di antara perkara ataupun yang boleh kita periksa iaitu telinga kita sendiri. Mungkin saya ataupun di antara kita gemar dan sering mendengar umpatan orang lain di hadapannya. Telinga juga mendengar kedustaan ataupun percakapan kosong yang berlebih-lebihan. Begitu juga perkara-perkara yang tidak diperlukan. Baiklah semuanya itu dijauhi dan jangan sampai dilakukan lagi. Bila kita renung, kita mampu fikir tentang ada telajak, bukan maksud telajak lari saja, ada telajak pada penggunaan telinga kita. Telajak ni subhanallah, maksudnya sepatutnya kita menggunakan telinga ini dengan qadar yang wasatiyah, yang sederhana, kena pada tempatnya. Bagi orang yang berilmu, beriman, dia kena pastikan dengan keimanan yang ada di sisi Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kita dalam sentiasa dalam ketaatan. Jadi apabila hal yang berlawanan dengan ketaatan itu, itulah maksiatnya. Ketaatan suatu dengan maksud tunduk dan patuh dengan perintah Allah. Maksiat sesuatu yang bersalahan dengan syariat Allah. Seumpama tadi, maknanya insya-Allah lah kita azam dalam penghayatan Ramadan yang akan datang, yang menjelang tiba ni, kita nak jadikan tadi yang pertama disebut bicaranya tentang lisan semalam, kemudian hari ini tentang pendengaran. Maka kita berazam untuk menjadikan pendengaran kita hatta pada lisan kita dalam keadaan yang lebih tertib. Kerana panca indera ini, anugerah Allah pada setiap anggota tubuh kita ini, dia ada nilai. Sekiranya kita bijaksana mengguna pakai dia, dan dia sangat bernilai tinggi. Apa salahnya contoh kita mendengar, bila mana kita terlajak, maka kita boleh reverse, you turn back to go straight. Maknanya you turn back to go straight, maknanya bila kita terlajak, macam kita terlajak jalan lah. Kita berjalan, bawa kereta ataupun berkenderaan, naik motor,
Tiba-tiba sepatutnya kita jalan one way straight, go straight. Tiba-tiba entah macam mana kita ke kiri, turn left, ke kiri. Subhanallah. Apabila kita perasan bila kita salah masuk jalan, maka kita U-turn back, maknanya keluar daripada jalan yang kiri itu, keluar balik, maka kita U-turn, maknanya dengan maksud pusing balik, kemudian kita berada di landasan yang lurus itu. Yang saya maksud yang lurus itu din kita, agama kita yang lurus ni, siratul mustaqim, siratul mustaqim. Tunjukilah kami, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni, ni satu cara hidup. Bagi orang yang berilmu, beriman, a way of life. Cara hidup, satu cara hidup. Islam ni, ad-din ni satu cara hidup. Maknanya kita ada satu garis pandu yang kena kita usaha patuhi. Dan bila kita berada di jalan mustaqim ini, siratul mustaqim ini, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dan lindungi kita daripada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Kemudian dinyatakan oleh pengarang kitab ini berkaitan dengan perut. Setelah kita hisap anggota lidah, kemudian kita hisap, kita buat kira-kira tentang anggota telinga yang mendengar, maka kita antara yang boleh kita hisap, kita sendiri menilai diri kita sendiri ini pada perut kita. Mungkin saya ataupun di antara kita suka membuat maksiat kepada Allah dengan cara makan dan minum. Juga barangkali suka makan terlampau banyak, sekalipun halal, tetapi perkara ini dibenci oleh Allah. Ataupun mungkin juga makanan yang dimakan itu harta yang haram dan syubhat. Maka fikirkanlah bagaimana dirinya ataupun diri saya dan di antara kita dapat terpelihara daripada semua ini. Subhanallah. Kitab Ihya Ulumuddin ni hampir 1000 tahun yang lalu. Dan ada dalil-dalil ataupun bagaimana apabila nak memahami hakikat satu kebenarannya, termaktub juga sebagai pembuktiannya berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, ataupun sekurang-kurangnya nasihat para ulama berlandaskan dua sumber hukum tadi. Maka hasil daripada penghayatan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, apabila dia dalam satu keadaan dia berkhalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin ini. Dia susun di satu sudut di sofa, di satu sudut di Masjid Nabawi pada waktu itu. Di satu sudut bagaimana dia menulis dalam keadaan satu demi satu bab. Maka bab pada pagi ini berkaitan dengan, termasuk juga bab berfikir tentang hal kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kita ini. Maka kita boleh insafi termasuk perut ini. Kita perut ni apakah kita ada terlebih, terkurang. Terkurang tu alhamdulillah, mudah-mudahan, maknanya kerana ada kita dapati bagaimana pengesahan hayat Nabi SAW di seumpama berlaku di peristiwa Khandaq, iaitu di Ghazwah Khandaq, ketika Rasulullah SAW sendiri turun bersama-sama para sahabat. Di waktu itulah subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, nak menyatakan di waktu apabila Salman Al-Farisi, seorang anak muda, syorkan ataupun mengusulkan apa kata kita gali satu parit Khandaq sebagai benteng bagi kita penduduk Madinah ini untuk maknanya bentengkan diri, membina satu pertahanan untuk menahan serangan daripada musuh tentera musyrikin Mekah pada waktu itu. Maka pada sesi penggalian itulah Rasulullah turun
di parit itu yang disebut khandak itu, subhanallah, sebagai benteng untuk membentengi diri daripada serangan musuh. Waktu itulah Rasulullah SAW ketika menghentak batu dengan satu alat, satu seumpama tukul yang besar dibuat daripada besi ataupun batu, kemudian dia hentak di waktu itulah sahabat-sahabat melihat bagaimana di beletan pinggang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumpama ada ikatan yang kemas pada perut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya waktu itu hari kelaparan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat. Sahabat yang lain merasakan subhanallah mereka dalam keadaan lapar. Rupanya bila melihat Rasulullah dalam keadaan ada ikatan pada perut baginda Nabi SAW, rupanya dalam kitab sirah bagaimana dinyatakan subhanallah, Rasulullah mengikat dengan ketulan-ketulan batu terikat pada pinggang Rasulullah SAW untuk mengetatkan supaya tidak kurangkan rasa lapar. Dah lapar dah waktu itu, memang bekalan makanan yang cukup terhad. Rasul dahulukan sahabat-sahabat yang lain ataupun ahli keluarga yang lain. Rasulullah sendiri lapar. Tapi untuk menahan diri itu supaya terus lapar, maka subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, maka diikatnya satu gulung kain supaya tali pinggang diikatnya, diletaknya batu kerikil. Subhanallah. Bila kita mendengar kisah seumpama itu, waktu kita di zon yang walaupun PKP ini, waktu perintah kawalan pergerakan ini, subhanallah, kita boleh menginsafi. Saya sendiri menginsafi dalam keadaan kita makan cukup, minum pun cukup, tidur pun cukup dan sebagainya. Sebenarnya apa jalan kita ni? Jalan kita, amal perbuatan kita ni, termasuk bab makan ni, tak boleh berlebih-lebihan. Kerana kita lihat bagaimana ketika berbuka puasa seorang imam, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, seingat saya, subhanallah, apabila waktu dia berbuka puasa, dia termenung seketika melihat makanan. Sedangkan hanya ada beberapa biji tamar dan makanan beberapa jenis menu sedikit pada waktu itu. Sambil dia nak menunggu berbuka puasa ni, dia teringat satu pandangan. Ya Allah buka pintu hati dia melihat satu gambaran. Dengan maksud apa? Dia melihat, dia menginsafi diri dia sendiri. Bila sahabat dalam waktu dia termenung tu menitih air mata. Dalam waktu sugul itu dia menitih air mata, dia terkenangkan satu peristiwa, satu keadaan. Subhanallah. Apabila ditanya, wahai imam, kenapa kamu demikian? Apa sebabnya kamu demikian? Apa yang menyebabkan kamu demikian? Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan, aku teringat betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makannya sedikit, ibadahnya banyak. Dan para ilmuwan mereka ada masa mereka memikirkan sifatun Nabi SAW. Dalam banyak keadaan Rasulullah SAW lapar, dahaga dan lapar. Dan kita lihat dalam riwayah-riwayah hadis, ada beberapa kali Rasulullah hanya minum air kosong waktu bersahur dan berbuka dengan air putih, air kosong. Dan hanya ada kalanya Rasulullah berbuka dengan beberapa biji tamar saja. Dan ada kala banyak masa juga Rasulullah bersahur dan berbuka dengan air putih, air kosong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nak menyatakan bezanya saya dan kita, di antara kita dengan orang-orang yang Allah pilih. Hati mereka, ya Allah Rabbi, mereka mengingati waktu mereka berdepan makanan ini, mereka teringat.
orang-orang yang susah. Dan kita boleh buat-buat. Ulama sebut amalan ini pada mulanya boleh kita tasawurkan gambaran secara ilmu. Namun bila kita latih, waktu apa pun, seumpama kita di zon yang selesa, diberi makan dan cukup dan sebagainya, kita teringat sesuatu, pandangan jauh kita, flashback balik. Pandangan pemikiran kita boleh kita reverse balik, flashback balik tentang sirah, tentang bagaimana keadaan Nabi SAW, bagaimana sahabat-sahabat, ataupun paling tidak pun kita waktu yang kita di waktu yang cukup, masih cukup makan, cukup pakai dan peralatan rumah pun ada cukup dan sebagainya, masih berkipas, masih ada aircon sebahagian daripada rumah, Masya Allah. Bagaimana saudara seakidah dengan kita di beberapa pusat transit, seumpama mereka yang di kamp-kamp pelarian di Suriah, di Burma, rakyat-rakyat Rohingya, ataupun beberapa tempat yang mananya subhanallah masih kebuluh, bukan lapar dan dahaga tapi kebuluh, tak boleh nak berdiri ni. Maknanya bila sampai satu tempat itu, maknanya kelihatan manusia bergelimpangan dalam keadaan kurus, kering, tak boleh mampu berjalan kerana lapar dan dahaga. Amal perbuatan inilah kita boleh fikir. Waktu kita makan dan minum, ada masa kita boleh fikir, perut kita sendiri ni, ya Allah, apa kita tak masukkan? Apa yang kita tak masukkan dalam perut kita sendiri? Berhati-hatilah jangan ada benda haram ataupun syubhat yang masuk dalam perut kamu. Sementara itu, baiklah difikirkan bagaimana cara untuk memperoleh harta ataupun makanan yang halal sahaja dan dari mana pula sumbernya. Hendaklah disedari bahawasanya semua amal ibadah itu akan lenyap dengan sia-sia apabila yang dimakan itu berupa perkara yang haram. Jikalau yang dimakan itu memang sesuatu yang halal, maka itulah yang dapat dijadikan sebagai satu sendi kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maksudnya makan ini sebagai satu ibadah, termasuk minum. Makan dan minum ni bukan suka-suka. Ada orang dia makan sungguh hingga lupa. Sebenarnya wasilah dengan makan yang minum yang Allah berikan ini sebagai satu wasilah untuk dia mengabdikan diri kepada Allah. Hakikat tu yang saya dan kita semua kena faham. Rasulullah dan para sahabat makan dengan qadar yang sederhana untuk merasa nikmat zat makan itu, hasil daripada zat makan itu diberi kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam kepelbagaian bidang hikmat amal bakti mereka. Hak ni lah yang ramai-ramai di antara saya dan kita semua kadang-kadang terlupa. Jadi ulama, bagaimana pengarang kitab ini dia syorkan kepada saya, kita renung, kita fikir sendiri. Tapi nak boleh capai tahap pemikiran, cara berfikir untuk mencegah diri kita termasuk berlebihan dalam makanan dan minuman ini, subhanallah, sesungguhnya terasnya ilmu, terasnya kita dengan ilmu pengetahuan agama, barulah boleh kita sedarkan diri kita ni. Mana mungkin seseorang tu nak sedar dia bermaksiat, walaupun dalam bab hakikat pada perut ini, pada perut kita ni rupanya ada hakikatnya, ada perintah, ada larangannya. Perintahnya maksudnya makan pada qadar yang sederhana, ataupun kalau nak rasa hilangkan rasa lapar dan dahaga pun pada makanan yang halal, dan elak daripada perkara yang syubhat. Itu yang disebut kam min saimin laisa lahu illa ju'un wal atash. Betapa ramainya sabda Nabi SAW, mafhum hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan demikian. Betapa ramainya orang berpuasa tidak memperolehi apa-apa daripada puasa melainkan lapar dan dahaga. Subhanallah. Hadis ni ulama panjang syarah. Salah satunya maksudnya dia
bercampur baur sumber pendapatannya dengan yang haram hatta yang syubhat, maka Allah tak terima puasanya. Tak terima puasanya walaupun dia bersahur dengan sumber yang halal. Tapi masa sesi pencarian rezekinya dia bercampur baur dengan syubhat harta dia tu. Termasuk contoh mengambil hak orang ataupun mencuri ataupun maknanya terlibat dengan riba. Riba ni satu yang Allah sendiri istihar perang dalam Al-Quran. Betapa dalam keadaan semasa ni, subhanallah, sebelum ini di antara yang kita kena faham, di antara tanda akhir zaman, manusia disebukkan dengan suatu muamalat riba. Saya sendiri pun terdedah dengan perkara ini. Maka bila kita mengisafi perkara ini, kita genong balik. Riba ni suatu yang Allah larang dan dia merupakan dosa besar. Jadi bila sumber itu sumber haram, maknanya kita kena mengisafi diri kita. Yang selama ni boleh jadi di antara kita sebagai pemegang amanah, sebagai ketua negara, ketua ahli keluarga, maknanya orang yang pencari nafkah utama ni dia sebut. Sebagai pencari nafkah utama, saya dan kalian semua kena pastikan sumber makanan yang diberi makan kepada keluarga, pasangan, anak dan sebagainya ni pastikan sumber yang halal. Kerana sumber yang halal itulah sebenarnya dia menghasilkan ketaatan kepada Allah. Sumber yang halal tu, bagaimana mungkin untuk seseorang itu bangun malam mendirikan solat malam, melainkan di antara sifat amal perbuatannya dia makan dan minum dalam keadaan sumber yang halal. Mana mungkin kalau seorang itu nak bangkit bangun malam apabila dia terjebak dengan sumber yang haram. Sumber haram tu masuk dalam perut dia. Bila sumber haram ni masuk dalam perut dia, maknanya mana mungkin dia boleh qiyam, melakukan tahajud. Mana mungkin. Kerana subhanallah, antara punca yang menghambat ataupun yang menyekat ketaatan kepada Allah ni, antaranya soal makan dan minum yang halal ataupun yang haram ini. Jadi wal-iyazubillah, minta perlindungan Allah. Sekiranya kita mengisafi perkara ini, kita boleh turn back, maknanya pusing buat pusingan. Bila sebut pusingan, ada satu pusingan dia panggil anti-clockwise, iaitu pusingan lawan arah jam. Iaitu apa? Dia panggil sebagai pusingan ikut tawaf. Sebenarnya pusingan ikut tawaf ni, bila kita teliti secara ilmu, memang Allah Subhanahu Wa Taala ni bijaksana. Dia jadikan alam ini putarannya tawaf. Simbolik tawaf itu maknanya ikut. Bila Allah sendiri dengan ilmunya menghendaki Rasulullah SAW memulakan maknanya amalan tawaf itu, berkeliling itu dengan pusingan antara, maknanya kaedahnya letakkan bahu kiri ini bersententangan dengan Kaabah. Maka pusinglah tawaf itu dengan bilangan 7 kali. Ini satu sebenarnya ada dia punya hikmah dia. Kerana Allah yang sama ini bijaksana, dia susun atur. Rabbul Alamin, dia susun atur. Galaksi di angkasa raya sana, angkasa lepas ini, angkasa raya di cakrawala ni, pusingannya semuanya ikut pusingan tawaf. Pusingan tawaf, pusing tu. Makhluk-makhluk yang berada di langit ni dia berpusing ikut pusingan tawaf. Seumpama kita tengok bintang, kita tengok yang paling dekat kita pada waktu siang ni bulan, malam matahari, malam bulan, bintang. Kita tengok galaksi ni berpusing ikut pusingan tawaf. Dan subhanallah, kita lihat angin puting beliung, pusingan pun tawaf. Kalau seumpama puting beliung disebut taufan, hurricane ataupun apa-apa dijenamakan puting beliung itu, pusingannya tawaf. Begitu juga pusingan putaran air yang naik ke atas tu,
di lautan, pusingan dan tawaf juga. Subhanallah, bila sampai satu tahap berlakunya, maknanya seorang yang beriman kepada Allah, apabila beliau mencapai satu tahap mengkaji perkara ini, dibuatnya 1 jam pusingan tawaf. Dan sejarah itu diguna pakai oleh Yahudi sekarang ni, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, kenalan dan ahli keluarga semua. Sebenarnya di Israel sekarang ni ada 1 jam lama, beratus tahun disimpan di Israel sekarang ni. Yang mana kita tidak kesampaian mengetahui perkara ini, melainkan kita diberi khabarkan betapa ada 1 jam lama tersimpan di Israel, itu jam pusingan tawaf. Dia telah direka cipta pada tahun Masihi, 1000 tahun Masihi yang lalu. Maknanya ada 1 tahun Masihi pada waktu dibenarnya, direka cipta, diilhamkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan maknanya simbolik kepada pusingan yang Allah jadikan putaran alam ini. Jadi saya nak kiaskan begini, maksud saya nak kiaskan ni, amalan kita pun sebenarnya kena kembali pada fitrah. Fitrah, amalan kita pun kena kembali pada fitrah. Yang menyebabkan bermaksiat kepada Allah ni kerana apa? Tidak kembali, telah tersasar daripada fitrah. Bukankah ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surah Asy-Syams. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah yang mengilhamkan. Dia tu siapa? Allah mengilhamkan. Sesiapa yang memilih suatu ketetapan bagi hati dia, dia memilih jalan yang benar, jalan takwa, maka Allah akan beri, akan sokong dengan malaikat mulhim, kemudian Allah akan beri taufik dan hidayah. Tapi kalau sesiapa yang memilih jalan fujur, kejahatan, dia memilih kejahatan, sedangkan ada choice kebenaran yang halal, dia memilih yang haram, subhanallah, maka Allah akan lepaskan tali hubungan dengan hamba Allah ini. Asalnya jadi hamba Allah, tapi bila dia sendiri pilih jalan kemaksiatan, dia jadi hamba apa? Hamba syaitan. Dia menjadi hamba nafsu syahwah dia. Kemudian dia boleh jadi hamba kepada dunia. Dunia yang menipu ini. Bukan suruh tinggalkan dunia ini, maksudnya kita kena pandai jadikan dunia ni tempat tumpangan untuk kita guna pakai, dan jadikan stay at home ini boleh kita melakukan dengan pelbagaian amal ketaatan, dengan duduk di rumah saja. Sebenarnya satu amal yang cukup tinggi nilainya cara berfikir. Selain daripada bab niat boleh dihurai dengan baik sebenarnya secara ilmu, satu lagi cabang ketaatan iaitu apa? Cara berfikir kita ni. Cara berfikir kita ni kena benar, kena bijaksana. Bila kita cara berfikir kita benar, maka keputusan kita akan buat dengan benar. Bagaimana nak buat cara berfikir yang benar? Berdasarkan ilmu. Balik asal kena mengaji, kena menuntut ilmu, kena rajin menghadap guru ataupun bertanya dengan ustaz. Bagus, rancangan tanyalah ustaz, bagus. Ataupun enta tanya, ana jawab, bagus juga. Antum tanya, ana jawab. Ataupun apa-apa saja yang maknanya kita secara ilmu, kita bila ada ilmu, insya-Allah iman kita akan bertambah. Bila ada ilmu, insya-Allah amal kita akan bertambah. Bukankah telah dinyatakan, diisyaratkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan ilmu, bandingan ilmu dengan keduniaan ini, betapa bernilai tingginya manfaat ilmu tu. Baik tadi tentang ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah maknanya orang yang asalnya fitrah bertambah-tambah bersih jiwa dia, hati dia dengan amal-amal ketaatan yang dilakukan. Dia jaga
dia jaga iman, dia jaga amal, maka makin dia berumur, dia jadi macam ni. Makin seumpama diumpamakan oleh orang-orang lama, subhanallah, orang lama macam madu. Madu, kalau kita dapatkan madu yang asli, bila kita simpan madu tu, makin lama makin mujarab. Makin lama makin berkualiti madu tu. Makin maknanya mujarab madu tu, makin lama madu. Pasal madu dia tak ada tempoh expired date, madu yang asli. Tapi syarat madu asli. Tapi kalau kita beli madu, tiba-tiba berubah sifat dan rasa dan sebagainya kerana berapa keadaan, rupanya madu tidak asli, pasal dah campur. Tapi nak sebutnya madu ni bila disimpan makin lama makin mujarab. Jangan jadi macam tebu. Bagi orang-orang yang seumpama umur saya dan kita semua, jangan jadi macam tebu. Makin daripada dia memuncak ke naik ke atas tu, makin tawar. Begitulah amal kita secara peribadi, saya dan kita semua makin berumur. Sebenarnya hari-hari yang datang kepada kita ni, subhanallah, hari-hari yang datang, katalah semalam hari apa? Semalam hari Isnin. Semalam hari Isnin. Hari ni hari Selasa. Kemarin hari Sabtu. Hari Ahad. Subhanallah, kemarin hari Ahad, semalam hari Isnin, hari ni hari Selasa. Jadi hari-hari, apatah hari yang mendatang, besok ni hari apa? Besok ni hari Rabu. Katalah begitu susunan. Rupanya hari-hari yang kita berlalu ni, kita ni semakin dekat dengan panggilan ilahi. Semakin dekat, umur kita ni semakin hampir dengan janji Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, bernafas ni pasti akan merasai kematian. Dia akan tempoh qada dia. Apabila cukup dia punya haul dia punya hisap dia dan sebagainya, sampai tempoh, Allah akan jemput rasmi. Subhanallah. Bagi mereka yang merasai dirinya dalam keadaan, subhanallah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan di hujung penghidupan. Mana bukti saya kata saya dan kita semua ni makin dekat dengan janji Allah, seumpama maut akan datang bila-bila masa saja. Pasalnya, sebabnya kita tak tahu tempohnya. Siapa boleh jamin? Kiamat kecil bagi diri saya dan kita semua, siapa boleh jamin? Siapa boleh jamin sama ada sampai 24 jam akan datang, usia kita panjang umur? Dipanjangkan usia kita pada tempoh sekian-sekian tempoh ni. Siapa boleh jamin untuk dalam tempoh 100 hari usia dia? Ataupun siapa boleh jamin untuk mendatangi Ramadan pada tahun 1442 Hijrah yang akan datang? Bila tak ada jaminan, melainkan Allahu A'lam yang mengetahui hakikat tentang umur itu, usia itu, maka kita kena buat keputusan bijaksana. Saya patah balik pada isu pada pagi ni dalam bab yang menyatakan bagaimana kita kena waktu-waktu tertentu kita bawa bertenang lepas subuh ataupun sebelum tidur, kita bertenang, kita tengok anggota tubuh kita ni apalah yang telah kita buat, termasuk perut yang termasuk mulut yang makan minum ni, pastikan jangan terlebih. Kerana Imam Al-Ghazali menyatakan periksa tentang perkara ini. Selain daripada telinga yang mendengar, termasuk lidah yang bercakap, termasuk perut. Dan begitu juga amal-amal perbuatan anggota tubuh yang lain. Kita boleh periksa satu demi satu. Satu demi satu. Dan bab yang menyatakan tentang perkara ketaatan ini, pemikiran dalam perkara ini untuk pertama kalinya diguna untuk meneliti kewajiban yang sudah ditentukan atas dirinya, apakah semua itu sudah ditunaikan dengan baik dan apakah sudah dijaga, jangan sampai ada kekurangan ataupun kelalaian. Juga bagaimana menambahnya sekiranya terdapat kekurangan, yakni dengan menambah amal-amal ibadah sunnah dan fadilatnya. Subhanallah. Maknanya musannaf kitab ini dia membimbing saya dan kita semua, kita kena fikir. Di antara kita fikir ni, kita ni dah cukupkah tentang amalan ibadah kita ni? Apakah kita sudah menunaikan hak-haknya? Hak-hak ni
dia ada hak Allah, hak agama ni, hak pada diri kita sendiri, hak pada pasangan kita, suami isteri ada hak dia, kemudian ada orang-orang dia bawah tanggungan pun ada hak juga. Kemudian maknanya termasuk juga hak-hak ni, hak maknanya hak Allah bagi pinjam pada saya, setiap anggota tubuh daripada atas sampai ke bawah, dia ada hak dia. Bagi orang yang bijaksana, dia buat keputusan, dia bila dia menyedari Allah kurniakan kenikmatan kepada diri dia, daripada belum ada kepada ada, kemudian dia lengkapi tubuh badan dia dengan panca indera yang cukup, dan dia walaupun dia OKU sekalipun, tapi Allah kurniakan lagi maknanya akal fikiran yang boleh berfikir, termasuk lidah boleh bercakap dan sebagainya, dia guna pakai. Maka di antara amal ketaatan itu, bila kita insaf, kita sedar maknanya adanya hak ini pada diri kita, kita timbulkan persoalan sejauh mana kita melakukan ketaatan, maka boleh kita hiasi dengan amalan-amalan sunnah. Kerana simbolik kepada solat sunnah di waktu duha itu maknanya sebagai suatu kita kembalikan balik rasa syukur kita kepada Allah. Sebenarnya solat di waktu duha, seumpama di waktu duha, dia bahasa yang mudah faham, beginilah caranya. Mungkin hadis kita dah dengar betapa ramainya orang baca Quran, dia dah baca, dia dah tadabbur, dan dia dah baca tafsir. Contoh itu satu peringkat golongan. Ataupun kita mendengar hadis, kita dah dengar, kemudian tapi sejauh mana kefahaman yang sehingga menginsafi diri kita ni untuk terus memperbaiki diri, kita boleh layakkan ataupun kita kena berusaha termasuk golongan yang muhsinun ini, sentiasa mempertingkatkan amal ketaatan dan dia sentiasa muhasabah diri dia. Golongan muhsinun, masya-Allah, mereka ni kerap mereka menginsafi, menilai diri mereka, dan mereka sering mempertingkatkan amal mereka. Seumpama tadi saya sebut contoh, bila kita tengok Allah, kita dalam diam, dalam sedar tak sedar, maknanya Allah beri makan, minum, pakaian, kediaman, kenderaan dan sebagainya. Rupanya dalam waktu yang sama kita rasa syukur, sempurnakan wuduk, kemudian kita tunaikan solat di waktu duha ni. Contoh apa tadi saya nak kinayahkan, perumpamaankan begini mudah. Kita bila musim buah, kita nak makan buah, tiba-tiba ada kawan kita ataupun kita berhajat nak makan buah lah, buah durian ke, buah rambutan ke, apa-apa buah yang kita suka. Kita nak masuk, mana kita tahu, kita tengok ada satu kebun, kita pun singgah lah. Apa sebenarnya langkah pertama kita nak masuk kebun ni? Pasal kebun ni tentu dia ada tuan dia. Jadi dia ada hak, tuan tu ada hak bagi kebun dia sendiri, ladang dia sendiri, ataupun tanaman dia sendiri. Dan waktu itulah maknanya kita, adab kita sebagai orang yang nak merasai nikmat buah-buahan itu, kita kena jumpa tuan kebun tu, tuan punya tanah tu. Kalau kita nak ambil sesuatu di ladang ataupun kebun ni, kita kena jumpa tuan punya tanah tu. Kita kena minta izin. Kita kena minta izin, minta kita ada hajat, maknanya kita ada hajat nak rasa buah yang kita suka ni. Subhanallah, bila ada adab begitu, bila tuan tanah tengok ada orang berhajat apa yang dia ada, insya-Allah tuan punya tanah ni ataupun tuan punya kebun ni akan ambillah, silakan masuk, ambillah sekadar mana yang kamu nak rasa, silakan. Entah nak rasa apa dan sebagainya, silakanlah. Apa kira aku halalkanlah, tuan punya kebun ni sebut pada kita. Begitulah dunia ni yang kita tumpang ni, sebenarnya dia ada tuan dia. Bumi dunia yang kita tumpang ni ada tuan dia. Tuan dia adalah Al-Malik, raja yang merajai kerajaan. Rabbin Nas, Rabb yang menguasai manusia, yang mencipta manusia. Maknanya Allah ni disebut dalam beberapa ayat Quran, bukan lahu mulkus samawati wal ard.
miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam ayatul kursi pun ada. Biasa kita baca ayatul kursi bukan pada ayat yang ke wakaf yang ketiga. Setelah la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu bagaimana milik Allah. Milik Allah, apa yang ada di bumi dan di langit ni milik Allah. Jadi kita kena pastikan maknanya amal ketaatan kita kepada Allah ni clear. Clear ni maksudnya, bahasa kita ni maksudnya kita buatlah. Kita buat dengan jelas. Kerana telah Allah bentangkan kenikmatan demi kenikmatan kepada saya dan kita semua. Jadi pastikan bila amalan fardu, satu amalan fardu. Yang kedua amalan sunnah, disebut sunnah. Amalan sunnah ni maknanya mencakupi, menyempurnakan lagi amal ketaatan itu. Amal ketaatan itu. Umpama solat fardu, dah solat fardu dah, maka salah satu di antara sunnah muakkad, sunnah yang dituntut sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertib, bukan sekadar dia menunaikan solat fardu, kefarduan, solat 5 waktu seumpama, ataupun berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Namun demikian Rasulullah SAW yang sama itu sebagai suatu khudwah hasanah, contoh ikutan yang terbaik, bagaimana subhanallah, di samping Rasulullah menunaikan kewajiban dia kepada Allah, hak Allah itu, tapi dalam masa sama dia cukupkan dengan satu amalan seumpama solat sunnah. Termasuk juga termasuk juga puasa sunnah. Subhana rabbiyal azim, puasa sunnah, solat sunnah ini menggambarkan ketaatan kita kepada Allah, dan dia menampung kecacatan yang mungkin waktu kita mendirikan solat fardu itu. Memang kita angkat takbir sampai beri salam, Allah saja yang tahu nilai hati kita kepadanya waktu kita menghadap Allah ni. Sepatutnya saya dan kita semua, kita ketika angkat takbir sampai beri salam ni dalam solat jemaah menunaikan kefarduan kepada Allah ni, maka kita kena bukan sekadar sempurnakan rukun fi'linya, tapi bukan sekadar menunaikan rukun qaulinya, tetapi juga dari segi penyertaan batin kita, hati kita ni. Hati kita ni kena bersama jasadi kita ni ketika kita solat. Dan waktu kita solat, kita boleh mengisafi diri kita tu lepas solat ni, sunnahnya istighfar. Astaghfirullah, aku memohon ampun padamu ya Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Maknanya bila minta ampun, kita terkenang rupanya di antara bila kita ucap tu, kita insafi diri kita. Waktu solat tadi rupanya solat tu banyak mana ingatan kita tersasar. Tersasar maknanya sepatutnya fokus pada apa yang kita baca ataupun apa yang kita lakukan, amal perbuatan ketika solat. Tiba-tiba fikiran ni entah ke lain, sampai merewang-rewang, merayau, sampai keluar daripada solat tu. Hati kita ni ke tempat lain dah pula, termasuk fikiran kita ke tempat lain. Itu sunnah, maknanya wajib kita istighfar, astaghfirullah. Dan baik juga ada masa setelah solat ataupun di luar solat, dengan maksud di luar solat kita terkenang balik, flashback balik amal-amal maksiat yang kita lakukan. Waktu kita sebut istighfar antara 70 ke 100 kali dalam masa satu hari, satu malam, sebagaimana Rasulullah SAW istighfar itu, kita flashback balik. Bukan pada hukum zahiriyah lafaz saja, tapi maknanya ada waktu itu kita boleh flashback balik kesalahan, kesilapan kita. Ketika banyak perkara kita mendengar ada bercampur bau dengan perkara yang haram, ataupun perkataan kita yang keluar, seumpama saya yang bercakap ni, kadang-kadang mulut ni kadang-kadang jadi
jadi apa? Jadi bisa ataupun jadi apa? Jadi tidak berkualiti, berkata berbuat sembang cara yang lara, ataupun perkataan ini dalam keadaan melakukan penghinaan ataupun caci maki, ataupun segala apa yang lidah ni kalau bersalahan dengan Quran dan Sunnah, maka waktu itu istighfar atas lidah kita ni, astagfirullah, astagfirullah. Dan sebenarnya amalan-amalan sunnah sebenarnya dia akan menggugurkan amal maksiat yang kita lakukan. Apabila seseorang hamba kepada Allah, dia melakukan amal ketaatan, selain daripada istighfar menggugurkan dosa, sebenarnya amal-amal kebajikan yang lain sebenarnya boleh menggugurkan dosa. Itu beruntungnya bila mana kita faham agama dengan baik, betapa subhanallah ada amalan-amalan sebenarnya termasuk solat sunnah itu juga bukan sekadar dia boleh menampung. Bukankah ada keterangan satu hadis, satu riwayah Imam Muslim ke Imam Ahmad seingat saya, apabila seseorang dia memperbanyakkan sujud, dia memperbanyakkan sujud, dia saya pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa dia dan mengangkat darjat dia. Memperbanyakkan sujud ni iaitu maksudnya memperbanyakkan solat sunnah. Ini disyarahkan oleh alim ulama. Memperbanyakkan sujud ni memperbanyakkan solat sunnah. Dan insya-Allah kita berazam untuk Ramadan, package rancangan untuk Ramadan pada tahun ini, kita punya satu tahap kefahaman ilmu. Bila masuk saja satu tanggal Ramadan, pada awal Ramadan, pada malam yang pertama, di luar Ramadan ni kita ada niat dah nak menjadikan maknanya Ramadan, penghayatan Ramadan dengan amal-amal ketaatan yang lebih baik daripada amal ketaatan yang tahun yang lalu. Mungkin solat fardu tu kita pastikan bagi muslimin jangan tertinggal takbiratul ihram yang pertama. Bermula dengan 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita akan dapatkan kita tak mau tertinggal untuk dapatkan raih dengan satu amalan yang ittiba' sunnah, iaitu mendapatkan solat jemaah. Kemudian 2 maknanya mendapatkan maknanya berserta takbir itu dengan kita berserta imam takbir, kita pun takbir di belakang tu. Maknanya kita pastikan kita berazam, punya niat sekarang di luar Ramadan, aku berazam insya-Allah, ya Allah berilah kekuatan bagi diri aku untuk mendapatkan sentiasa mendapat bersama takbiratul ihram bersama imam, bersama imam insya-Allah, kerana ada khafiatnya, hikmah sesiapa yang beramal dengan selama 40 hari, dia dalam solatul jemaah setiap hari 5 waktu, dia tidak meninggalkan takbiratul ihram ini 5 kali, dia solat secara berjemaah sehingga selama tempoh 40 hari, maka kita adakan package niat untuk beramal dengan ketaatan itu. Setelah kita dapat 30 hari dalam Ramadan, maka subhanallah kita tambah lagi 40 hari. Dan 40 hari di waktu bulan Syawal itu kita adakan juga package rancangan penambah baikkan lagi atas nilai ketaatan kita. Kita niat untuk berpuasa di bulan Syawal sebanyak 6 hari. Maka 30 hari, seumpama ada suatu mafhum hadis Nabi SAW isyaratkan, barang siapa menunaikan puasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seumpama dia berpuasa sepanjang-panjang tahun. Itu package rancangan. Begitulah juga nilai tambah tadi apabila dalam keadaan ketaatan dia mendapat solatul jemaah bagi muslimin terutamanya. Bagi muslimin, wahai kaum muslimin semua, saya seru pada diri saya dan kita semua, kita ini ada satu amanah tanggungjawab agama dalam ketaatan kepada Allah. Pastikan solatul jemaah itu terbina. Dalam suasana PKP inilah maknanya mudah untuk kita raih amalan itu, dan mudah untuk kita sandarkan untuk aku raih redha-Mu ya Allah dengan amalan ketaatan ini. Bayangkan kalau kita tak mampu lagi buat solatul jemaah di waktu PKP ini, bagaimana cara lagi Allah nak izinkan kita?
Allah nak maknanya beri peluang pada kita. Sebenarnya ada dalam musibah ni ada rahmah. Jama'atul rahmah, jemaah ini mengundang rahmah. Bila kita hidup berjemaah dalam keluarga kita bukan sekadar pastikan saya dan kita semua sebagai ketua keluarga dan sebagainya, pastikan maknanya ahli keluarga kita makan cukup, pakai dan sebagainya, tapi pastikan juga maknanya amal ketaatan ini terbela, dibina dengan diadun dengan cara sunnah. Subhanallah. Kemudian dalam beberapa minit yang terakhir ini saya nak menyatakan, setelah itu diulangi, perkara yang perlu difikirkan adalah apakah kelakuan itu ada hubungan dengan anggota-anggota itu. Apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama yang dicintai Allah. Renunglah bahawasanya mata diciptakan untuk memerhati dan mengamati kerajaan langit dan bumi, agar dapat dijadikan sebagai tauladan hidupnya dan diguna untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mata juga untuk melihat kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, terhadap mata kita ini dapatlah kita katakan pada diri kita sendiri, kita katakan pada mata kita sendiri, saya ini sebenarnya boleh menggunakan mata ini untuk membaca Al-Quran, hadis dan kitab-kitab lain yang bermanfaat. Mengapa tidak aku lakukan? Saya ataupun aku sendiri boleh melihat si anu dengan pandangan hormat sehingga saya tidak membuatkan dia menjadi gembira. Mengapa aku tidak lakukan? Terhadap telinga dapatlah dikatakan, aku ini boleh mendengar huraian orang yang sedang dalam keadaan teranaya ataupun dizalimi ataupun kerugian. Boleh mendengar kata-kata hikmah yang berisi ilmu pengetahuan. Mengapa telinga ini tidak aku gunakan untuk itu? Padahal Allah menggunakan nikmatnya dengan berupa telinga ini supaya aku rasa syukur. Tetapi mengapa aku selalu menutup nikmat itu? Mengapa telinga ini aku biarkan dan tidak mengambil manfaat darinya? Mengapa aku sia-siakan sahaja? Terhadap lisannya juga dapat diberikan pemikiran yang sedemikian. Aku ini sebenarnya boleh bertakarub dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan lisanku ini. Bukankah aku dapat memberi pengajaran, memberi nasihat yang baik-baik, menyatakan kecintaan kepada orang-orang yang soleh, juga menanyakan hal ehwal kaum fakir miskin, golongan yang fakir miskin, supaya dapat memberikan kegembiraan pada hati orang yang miskin. Di kalangannya ada yang soleh dan ada yang alim yang mengatakan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah setiap ucapan yang baik itu adalah satu sedekah? Jadi nak merumuskan beginilah. Ini bahasa kitab. Rupanya kita boleh bercakap pada diri kita sendiri. Rupanya ada kata-kata hati. Kita kan diam tak diam, kita ada satu kata-kata hati. Dalam hati kita ni ada, hati kita berkata-kata. Mulut tak bunyi, tak ungkapkan, tapi hati ni dia hidup. Ada satu tahap bagaimana Allah izinkan perkara ini berlaku. Perasaan kita ini boleh dibentuk dengan baik lagi. Apabila seorang itu mencapai satu tahap keilmuan dia dengan kefahaman yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah beri ilham. Hati ni dia berkata-kata yang baik. Namun kena hati-hati, jangan sampai terperangkap dengan waham, waswasil khannas. Waswasil khannas ni daripada kejahatan bisikan yang ditenggelam timbul, yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Ada satu, kita rasa kita yang bercakap ataupun kita yang berperasaan, rupa-rupanya ada waham. Bimbang waham itu mempengaruhi keputusan kita. Namun demikian, kenyataan musannaf kitab ini, dia menyatakan ada satu keadaan bila kita tenang, kita boleh arah otak kita ni berfikir, timbulkan persoalan pada diri kita sendiri. Kita seru kepada diri kita sendiri ni. Mata, kita bercakap pada mata kita sendiri. Mata engkau, mata. Maknanya selama ni kau tengok apa? Kau tengok apa mata? Kita boleh bercakap seumpama begitu. Kemudian apakah telah engkau sendiri melihat
maknanya apa yang mendatangkan manfaat di akhirat nanti. Seumpama maknanya melihat selama ni apa, banyak mana kamu gunakan diri kamu, ataupun kita payah nak sebut itu, cakap pada diri kita, kita sebut nama kita sendiri. Zul, selama ni Allah kurniakan mata kamu, mata pada kamu, banyak mana kamu dalam setahun ni, dalam maknanya Ramadan yang berlalu, kemudian datang hampir kepada Ramadan ni, di luar Ramadan, 11 bulan Ramadan, di luar Ramadan ni apa yang kamu guna mata kamu ni? Banyak mana sebenarnya mata kamu sendiri gunakan mata kamu untuk melihat kitab Allah ataupun membaca buku-buku agama. Rupa-rupanya dalam kita berbahasa begitu, kalau kita bawa bertenang, kita akan dapat jawapan. Seumpama payah-payah kita ambil satu kertas, kita tulis. Kalau nak nampak lagi, mungkin bahasa ni tak boleh nak menggambarkan, tapi tulis. Segelahkan dengan tulisan. Kita bagi. Ambil kertas A4, satu ketaatan. Kita tulis satu tajuk ketaatan. Dua kita bagi sebelah kiri ni, belah kanan ketaatan, sebelah kiri maksiat. Baik. Sila tulis dengan penuh amanah. Saya syorkan maknanya boleh kita lakukan satu usaha, kita tulis bagi dua ini, kita tulis amalan ketaatan yang kita sendiri lakukan. Diam-diam kita tulis sendiri. Amalan ketaatan seumpama salatul jamaah, termasuk solat sunnah, puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, termasuk bacaan Quran, kita dah baca, kita ada masa, kita dah letak syarat, kemudian ada keharusan kita tambah dengan amal-amal kebajikan yang lain. Kita senarai satu list. Ni jujur kita tulis atas kertas tu. Kemudian sebelah kiri ni kita tulis amal maksiat. Apa saya sendiri kita semua lakukan. Tulislah, maknanya ada setengah maknanya dia kena dia mengaku pada diri dia sendiri. Dia tulis mata gini. Mata ni melihat itu, melihat ini. Telinga mendengar itu, mendengar ini. Lisan mendengar, maknanya bercakap begini. Rupanya bila kita tengok balik kanan dan kiri ni, ini yang saya kata untung sungguh siapa yang boleh membezakan mana amal ketaatan, mana amal maksiat. Bila nampak susunan maksiat ni banyak, subhanallah, termasuk diri saya sendiri menginsafi, maka kita berdoa kepada Allah selain pada istighfar, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma, cuba ikut, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Ini doa Rasulullah ketika Rasulullah didatangkan satu ayat dalam satu surah. Surah itu berada dalam ayat itu berada dalam surah Al-Insyiqaq. Bagaimana ketika membaca itu Rasulullah berdoa dengan doa. Di waktu itu Rasulullah langsung berdoa. Kerana Allah turunkan satu firmanullah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu. Disebut dalam satu surah Al-Insyiqaq. Ya ayyuhallazi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apabila Allah nyatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apabila ada pun orang yang diberi kitab amalan sebelah kanan, maka tangan kanan dia akan mencapai, maka dia akan diperiksa, dihisap dengan yang mudah. Maka dia akan kembali kepada kaum keluarganya yang beriman di dalam syurga dalam keadaan seronok, riang, gembira. Jadi subhanallah, maknanya ayat seumpama itu sebenarnya bila sampai ilmu itu, wahyu itu pada Rasulullah berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah, yang ringan. Jadi kita sebenarnya akhir bicara pada pagi ini, rupanya kita boleh bercakap pada diri kita sendiri. Kita boleh menilai telinga kita yang mendengar, termasuk juga
lisan kita yang bercakap rupanya boleh kita guna pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Rabbi. Orang yang beruntung apabila dia menggunakan segala panca indera yang ada ini, dia rangka kerja dia dalam ketaatan kepada Allah. Itu orang yang berilmu, insya-Allah dia berpeluang cerah. Jadi bukan maksud kita tidak berilmu, tapi boleh kita tingkatkan ilmu. Walaupun kita dah berilmu, kita kena sentiasa menuntut ilmu. Kerana Rasulullah SAW, apatah lagi sahabat-sahabat, mereka dahagakan ilmu, didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendidik sebenarnya, yang memberi taufik dan hidayah pada kita, sifatnya Al-Hadi. Sifat Allah memberi petunjuk dan hidayah. Kerana Quran hudan linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan. Rasulullah menterjemahkan, mentafsirkan Al-Quran itu berdasarkan fi'li perbuatan baginda maupun kauliah sabda Nabi SAW baginda. Kemudian takririyah, diamnya Nabi SAW. Rupanya diam-diam kita ni, diam-diam termenung, termenung. Saya tutup dengan satu kisah benar tentang pemikiran ini, cara berfikir sama ada ketaatan dan kemaksiatan ini. Apabila satu ketika Rasulullah SAW mengebahkan kepala kepada meletakkan kepala baginda kepada peha Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini bila lihat wajah Nabi, suami dia, lagi kekasih Allah, Habibullah, bila dia tengok, subhanallah, dia tengok suami dia, waktu tu Rasulullah pejamkan mata. Rasulullah sengaja maknanya himpit makna kepala ini di peha isterinya Aisyah. Bila Rasulullah tenang duduk dalam keadaan seumpama tidur, kemudian lama tak lama tu Aisyah yang melihat wajah baginda Nabi SAW ini, melihat dengan renungan, melihat masa depannya. Dia memikirkan semasa hidup di dunia ini, dia sebagai isteri kepada seorang Nabi lagi Rasul. Dia hidup bersama hayat Nabi SAW. Cuma dia fikir. Bila dia tengok wajah suami dia, dia fikir, apakah dia boleh hidup di akhirat nanti bersama Nabi? Suaminya, Nabi lagi Rasul, kekasih Allah, apakah boleh ada jaminan ke tidak pada dia? Bila dia fikir macam tu, mengenang nasib diri dia, subhanallah, waktu hidup ni tak apalah dia bersama, memang dia isteri baginda Nabi SAW, tapi subhanallah, waktu itulah menitih air mata dia, satu demi satu titisan air mata dia menitih pada pipi baginda Nabi SAW. Rasulullah pun mencelikkan mata. Rasul tengok dia, wahai Aisyah, wahai isteriku, kenapa kamu? Maka Aisyah menyatakan suatu rasa hati, kebimbangan dia, ya Rasulullah, wahai suamiku, aku hidup bersamamu di dunia ini sebagai suami, sebagai isteri kepada seorang suami yang makamnya sebagai Nabi lagi Rasul, hidup bersamamu, makan minum dengan maksud hidup bersama baginda Nabi SAW. Aku hidup di dunia ini bersama denganmu ya Rasulullah, wahai suamiku. Namun apakah nasibku akan hidup bersamamu? Aisyah memikirkan hal demikian, menyebabkan dia rasa bersedih hati dan dia menitiskan air mata. Maka Rasulullah SAW memberi pencerahan, wahai Aisyah, kamulah di antara orang yang akan menyusuli aku setelah aku wafat nanti, satu ketika nanti apabila Allah telah sampaikan ajalku, dan dalam maksud yang sama Rasul mengkhabarkan kamu akan bersamaku di dalam syurga. Maknanya Rasulullah mengisyaratkan isteri baginda Nabi SAW akan bersama baginda Nabi SAW. Dan kita boleh fikir kisah ini sebagaimana satu kisah ibrah, pengajaran yang baik. Kita ni yang jadi suami maupun jadi isteri, pastikan kita ambil pengajaran yang baik. Betapa ada pasangan yang isterinya ke tempat lain, suaminya ke tempat lain. Dengan maksud apa? Suami jadi ahli syurga, isteri jadi ahli neraka. Siapa dia tu? Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh alaihissalam. Terbukti dalam Al-Quran. Lihatlah kitab tafsir bagaimana nasib kaum ataupun pasangannya Nabi Nuh dan nasib anak dia, anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam ini. Subhanallah, bila bala musibah bah besar tu berlaku, sebelum bah besar tu dah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ni menyampaikan risalah tauhid dan sebagainya. Tiba-tiba di saat akhir kemuncak kehidupan itu, bila Nabi Nuh suami dia mengajak isterinya bersama dengan dia, isteri dia menafikan, tidak mengikut petunjuk suami dia, tertinggal isteri dia. Didapati dalam riwayat ini, subhanallah, itulah satu kisah bagaimana seorang suami tempatnya syurga, pasangannya jadi orang yang diazab Allah. Begitu juga bagaimana seorang isteri ahli syurga, suaminya ahli neraka. Kisah siapa? Kisah Fir'aun. Asiyah yang beriman kepada Allah, tauhid yang benar kepada Allah, menjadi isteri kepada Fir'aun. Walaupun suami dia pakai maknanya sebagai seorang yang mengaku Tuhan, akhirnya dalam kehidupan dia azab Allah, dibenam, dilemaskan dalam laut. Subhanallah, Fir'aun ini mati dalam keadaan azab. Namun demikian, isterinya Asiyah ni menjadi ahli syurga Allah. Nampak? Itu nasib. Jadi kisah-kisah ini seumpama ini menyebabkan kita berfikir, kita nak pilih dengan qada yang tepat, yang bijaksana, iaitu kita pastikan amal-amal ketaatan termasuk pada semua anggota tubuh ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu alam sejauh mana perkara ini boleh Allah beri kekuatan pada hati kita semua, termasuk saya bercakap. Takkan sempurna, kita tidak sempurna sebagaimana sempurnanya Rasulullah yang maksum. Namun demikian, dengan maksud, saya tertarik dengan satu kata-kata almarhum ataupun Allah yarham Farid Ismet yang kembali ke rahmatullah semalam. Kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dia seorang yang ramai orang kenal dia kerana dia seorang pembaca berita yang terkenal beberapa tahun yang lalu. Dan di antara kata-katanya, jangan hina permulaan seorang. Jangan hina permulaan seseorang, kerana kita tidak tahu bagaimana pengakhirannya. Farid Ismet ni, Allah yarham Farid Ismet ini, dia dalam kata-kata setelah membaca berita, dia ada kata-kata hujung untuk sebelum nak beri salam penutup berita Dunia Jam 10 itu. Maka di antara kata-kata yang diambil nukilan daripada kata-kata hikmah yang lain, daripada orang lain yang alim dan sebagainya, dia menyatakan dengan maksud apa? Jangan hina permulaan seseorang. Jangan hina permulaan seseorang, kerana kita tidak tahu pengakhirannya bagaimana. Maksudnya apa? Kita ni jangan pandang dengan su'ul zon, sangkaan buruk pada seseorang, walaupun dia ahli maksiat. Kerana kita tidak tahu dia pengakhiran dia dalam keadaan mana. Telah terbukti, telah diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kesudahan seorang pelacur wanita apabila dia melihat satu keadaan seekor anjing yang dahaga, sungguh dahaga dia di padang pasir. Tiba-tiba ada timbul ihsan dia kepada binatang, maka dia ambil satu bekas, kemudian dia ambil satu tanggungan air, dia beri minum kepada seekor anjing. Subhanallah, tak lama kemudian ajal dia sampai. Ringkas lagi cerita, Allah hisap amalan dia, dan Rasulullah menyatakan dia sebagai dikabarkan baginda Nabi SAW, dia termasuk ahli syurga Allah. Nampak? Walaupun dia bermaksiat kepada Allah, tapi bagaimana ihsan dia kepada di waktu Allah redha ihsan itu. Itu. Tapi bukan sebagai satu hujah kita boleh buat maksiat, tidak. Tapi nak menyatakan bagaimana ihsan Allah kepada seseorang ni. Belas kasihan Allah kepada hamba-hambanya.
Allah tahu hamba Allah ni ada niat untuk melakukan kebaikan. Allah tahu, Allah alim mengetahui hamba Allah ni, insan ini, si fulan ataupun si fulanah ni memang ada nilai kemanusiaan dalam jiwa dia. Maka Allah sifatnya Ar-Rahman, Allah sifatnya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Dia boleh beri kerahmatan dia, dan dia boleh beri maknanya pengampunan dia kepada sesiapa saja yang dia hendaki. Jadi kita jangan kita rasa kita dah cukup, termasuk saya, kita rasa kita dah beramal. Sebenarnya kita tak tahu mana amal yang Allah redha. Yang kita lakukan ni mana yang Allah redha, kita tak tahu. Namun banyak amal yang sebenarnya kita boleh raih dengan redha Allah. Termasuklah maknanya kalau kita mampu bercakap yang baik-baik, kita bercakaplah yang baik-baik. Kalau kita mampu usaha yang baik-baik, kita usahalah yang baik-baik. Kalau kita mampu fikir yang baik-baik, maka kita fikir yang baik-baik. InsyaAllah natijahnya baik. Kerana Allah ni maha baik, belah kasihan pada hamba-hambanya. Jadi cukuplah sekadar ini atas bicara ini. Wallahu a'lam, sejauh mana kefahaman pada diri saya sendiri. Allahumma faqihna fiddin, wahai Allah, kurniakanlah kefahaman agama bagi kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Wahai Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan doa, sebenarnya doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau kurniakan kepada kami, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Jadi rezeki itu termasuk nilai amal ketaatan kita kepada Allah. Dengan sumber rezeki, makan dan minum itu akan di antaranya merupakan zat, satu input ataupun satu sumber untuk kita beribadah, dan rezeki untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu doa yang sebenarnya doa itu sesuai juga dibaca selepas solat. Bukan sekadar nak berhenti masa makan saja nak doa itu. Sebenarnya selepas kita solat sunnah ataupun solat fardu, kita boleh berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wahai Allah, berkatilah kami rezeki yang telah Engkau kurniakan kepada kami, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Siru ala barakatillah. Terima kasih atas perhatian semua. Istaudiukumullah. Aku tinggalkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurus takbir, yang memelihara hati maupun yang memelihara amal kita, sehingga insya-Allah kita termasuk dalam doa. Seumpama satu doa yang Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Satu doa yang baik dalam surah Syu'ara ayat 83. Telah saya bentangkan dalam penyampaian yang sebelum ini, namun saya ulang sebagai suatu ulangan bagi yang baru mendengar. Ayat itu berada pada ayat 83 dalam surah Syu'ara, dengan maksud kita mohon kepada Allah agar Allah beri ilmu pengetahuan agama, dan Allah masukkan kita, hubungkan kita dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Surah Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.